Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah temukan kita sekali lagi dalam sesi kuliah awal hari ini di Facebook page Wakaf Quran Malaysia. Hari Khamis 28 hari bulan Januari. Sudah hampir segenap 7 hari kita berada dalam tempoh PKP 2.0. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua penonton kerana sudi setia menonton kuliah awal bersama dengan program Wakaf Quran Malaysia. Syukur Allah beri kita kenikmatan untuk bersama-sama dengan ahli keluarga dan juga sahabat handai kita hari ini dan juga bersama dengan penceramah yang akan bersama-sama dengan kita dalam kuliah awal di waktu petang ini. Sebelum kita memulakan majlis kita hari ini, apa kata? Kita hadiahkan bacaan Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para alim ulama, para pemimpin, jiran tetangga, sahabat handai, ahli keluarga kita, arwah yang telah pergi meninggalkan kita, dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada diri kita sendiri. Moga-moga Allah beri ganjaran dan Allah kekalkan kita dalam kesihatan yang baik sepanjang tempoh PKP. Bisiril Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sekali lagi kepada semua penonton kerana sudi setia bersama kami dalam program Wakaf Quran Malaysia. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ketika ini bersama dengan kita pada hari ini dalam kuliah awal di program Wakaf Quran Malaysia adalah Ustaz Syafiq, tidak asing dengan kita, tidak lain dan tidak bukan. Ustaz Syafiq sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Ya. Terima kasih Ustaz sekali lagi sebab sudi bersama-sama dengan kuliah awal untuk berkongsi ilmu, berkongsi manfaat. Moga-moga kita semua mengambil peluang hari ini untuk mendengar kisah-kisah ataupun info-info tentang berkaitan dengan kehidupan, tentang tema kita sepanjang bulan Januari ini pada tahun baru ini, iaitu tahun baru tingkatkan amalanmu. Jadi insya-Allah hari ini Ustaz Syafiq akan kupaskan beberapa topik yang saya rasa penting dan saya rasa insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan akan rasa benda ni sangat-sangat baru. Kita dengar sangat-sangat baru dalam hidup kita tentang berkaitan dengan amalan di tahun baru ini. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan-puan selesakan diri di depan handphone ataupun di depan laptop, di depan PC, di depan TV, di depan tablet ke apa, selesakan diri. Bolehlah panggil semua ahli keluarga, sahabat anda, jiran-jiran ke apa, panggil, kumpulkan mereka duduk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan hari ini di depan handphone untuk mendengar bersama-sama kuliah awal. Tajuknya Tahun Baru Tingkatkan Amalan. InsyaAllah bersama dengan kita Ustaz Syafiq sebentar lagi. Jadi sebelum kita meneruskan dengan program kuliah awal, saya akan update dahulu tentang berkaitan program-program terkini dilanjurkan oleh program Wakaf Quran Malaysia sepanjang Januari 2021 dan insya-Allah menjelang Februari 2021 nanti. Dan kalau ikut plan dan juga rancangan yang telah disediakan, kita telah melancarkan misi bantuan banjir 2021 kepada mangsa-mangsa banjir iaitu di Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu berupa dalam bentuk Quran. Kita dapat makluman kebanyakan pusat-pusat pendidikan di daerah ataupun negeri yang terjejas akibat banjir ini kebanyakannya terjejas juga dalam memiliki Quran. Banyak Quran-Quran yang mengalami masalah ataupun terkena banjir, rosak, teruk dan tak boleh pakai. Jadi insya-Allah pihak program Wakaf Quran Malaysia mengambil inisiatif dan juga mengambil peluang kali ini untuk menjemput orang ramai untuk bersama-sama dengan kami, komuniti Wakaf Quran Malaysia, untuk menghulurkan bantuan dari sudut Al-Quran yang baru sempurna seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di hadapan ini. Okey, insya-Allah dalam perancangan kita sedang menunggu panggil green light lah, green light ataupun persetujuan daripada pihak Pahang, daripada pihak Johor. Okey, dia kata boleh ready untuk hantar Al-Quran. Insya-Allah kita akan segerakan menghantar Al-Quran, bantuan Quran ni kepada pihak-pihak yang terjejah di sana. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ustaz sekali, insya-Allah pihak Manar Holding iaitu pihak pengurusan program Wakaf Quran.my telah menetapkan ataupun telah mensasarkan sejumlah 10,000 naskah
pada fasa yang pertama untuk menghantar Quran pada negeri Pahang saja dahulu mengikut perancangan awal. Kita insya-Allah kita tengok dulu macam mana flow penghantaran Quran ke Pahang, ke bantuan mangsa banjir, dan insya-Allah kita akan pergi kepada Terengganu, Kelantan dan Johor seterusnya selepas ini. Doakan insya-Allah segalanya dalam perancangan dan Allah lorongkan, mudahkanlah untuk menghantar bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Pahang tak lama lagi. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin juga ada juga penonton yang baru bersama-sama dengan kita sebab kuliah awal ni pun program ni masih lagi baru, lebih kurang 2 bulan program Wakaf Quran Malaysia lancarkan, dan saya rasa inilah siri yang ke-6 ke-8 macam itulah, baru beberapa siri sahaja. Jadi saya rasa mungkin juga ada penonton-penonton yang baru. Saya jemput juga tuan-tuan dan puan-puan, tekan butang share lah beramai-ramai kuliah awal hari ini, di mana tuan-tuan dan puan-puan bukan setakat menggunakan social media untuk perkara-perkara yang ada Ustaz tu. Social media ni mereka guna tersilap langkah, bawa kepada kemudaratan dan keburukan. Tapi insya-Allah Allah beri kebaikan pada kita hari ini, peluang kepada kita. Dalam social media hari ini ada satu kuliah awal, iaitu satu program penyampaian ilmu yang bermanfaat. Jadi tekan butang share dan kongsi dengan kawan-kawan di social media anda. Ambil peluang hari ini, Allah bagi peluang untuk buat ibadah, orang kata, berkongsi ilmu, gunakan peluang ini. Jadi saya jemput tuan-tuan dan puan-puan, tekan butang share nanti. Moga-moga masih lagi ramai orang dapat manfaat daripada program hari ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, insya-Allah program Wakaf Quran Malaysia sebenarnya setiap minggu kita akan sentiasa mengingatkan orang ramai dan juga pewakaf-pewakaf kita, di mana kita ada dalam satu minggu kita, Ustaz, kita ada satu hari yang sangat-sangat keberkatannya di luar biasa, iaitu Jumaat. Jadi kita ambil keberkatan Jumaat itu, Ustaz, di mana kita ada menyediakan, kita mengingatkan orang ramai tentang program Wakaf Day, di mana Wakaf Day ni kita ambil peluang dari Khamis, hari inilah, selepas asar lagi, waktu dia sesuai sehingga hari Jumaat besok untuk melakukan amal sedekah. Jadi dalam konsep kita menggunakan wakaf lah, iaitu buat wakaf. Program ini saya beritahu tiap-tiap Ustaz juga, ini satu program mengingatkan orang ramai, di mana dalam tempoh PKP, Ustaz, nak semayang Jumaat, kadang-kadang tak ingat pun, dah Jumaat, Allahu Akbar, dia kata tak teringat nak sembahyang Jumaat, dah ada dalam diri kita, rupanya dah lupa dah hari Jumaat, Ustaz. Jadi program pengurusan Wakaf Quran MY mengambil inisiatif melancarkan Wakaf Day ini untuk tujuan mengingatkan orang ramai dan juga rakyat Malaysia yang kita ada hari Jumaat. Dia kata hari Jumaat jangan lupa buat amalan. Dia kata sedekah, ni sedekah. Sedekah kita buat dalam konsep Wakaf Al-Quran. Jadi sebab itulah Wakaf Quran melancarkan Wakaf Day ini, dan saya mengingatkan sekali lagi kepada penonton, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa Wakaf Day bermula Khamis, selepas asar sebentar lagi, insya-Allah, sehingga Jumaat besok teruskan amalan melakukan amal wakaf sedekah pada setiap hari Jumaat. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, sebelum saya serahkan, mungkin dah tak sabar dah nak dengar kuliah Ustaz hari ni kan. Ustaz pula syok ni, Ustaz Syafiq ni hari tu dah ada satu siri dah dengan Ustaz Syafiq. Ni hari yang kedua, insya-Allah Ustaz pun saya rasa dah ada penonton setia. Saya yakin ada penonton yang menunggu, saya nak Ustaz Syafiq, dah lama tak tengok Ustaz Syafiq, dan insya-Allah kita akan sambung. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, saya kena update di mana program Wakaf Quran MY menggunakan Al-Quran cetakan sendiri, iaitu Al-Manar, di mana Al-Quran Al-Manar ini telah pun mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri secara bercop di dalam dan juga secara berhologram. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, penggunaan Al-Quran di dalam Malaysia ini perlulah mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri melalui dua cara. Yang pertama melalui cop di dalam naskah Quran yang sentiasa kita tengok, dan yang kedua terkini pada tahun 2021, setiap Al-Quran yang akan digunakan di Malaysia perlulah mendapatkan hologram seperti yang saya tunjuk ini di naskah Quran. Jadi alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri telah pun meluluskan hologram kepada Quran cetakan Al-Manar yang pihak pengurusan Wakaf Quran MY gunakan. Syukur, terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk pengetahuan tuan dan puan, Quran yang kami sediakan ni sah dan boleh digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Baik, itu sahaja makluman dari saya tentang pengurusan dan juga program Wakaf Quran MY sepanjang Januari dan Februari. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan terus kekal bersama kami sebentar lagi bersama dengan Ustaz Syafiq
di dalam program kuliah awal bertajuk Tahun Baru Tingkatkan Amalan. Jadi kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Berjumpa lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamil khair. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barsi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada saudara penderita kita pada hari ini, iaitu Encik Hafiz sudi menemani saya untuk slot sesi yang kedua dalam kuliah awal di Wakaf Quran Malaysia ni. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada slot yang pertama kita telah pun berbincang mengupas berkenaan dengan apakah amalan yang kita kena tingkatkan untuk tahun ini supaya amalan tersebut kita bawa sehingga ke hari akhirat, sehingga ke liang lahat lah maksudnya tu. Saya ulang balik lima perkara yang kita kupaskan beberapa minggu lepas, iaitu nombor satu berkenaan dengan istiqamah. Baik, ada yang seperti yang moderator cakap tadi, ada yang penonton baru, ada juga yang lama tetapi dia nak buat revise balik, buat revision balik kan, nak ingat balik kan, baik apakah benda yang Ustaz Syafiq cakap minggu sudah. Okey, saya ingatkan balik. Yang pertama iaitu istiqamah, itu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, hablum minallah wa hablum minan nas. Istiqamah jaga solat, istiqamah kita jaga diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya solatlah. Tanpa solat akan runtuhlah agama. As-salatu imanuddin. Solat itu tiang agama. Seperti mana diungkapkan, kalau solat itu, kalau satu rumah tangga tidak ada bukan rumah tangga, rumah tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan runtuh. Maka itulah agama. Kalau tanpa solat akan runtuh akhlak, runtuh moralnya, dan runtuh segala-galanya. Baik, yang kedua, melazimi amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya bincangkan dan kupaskan pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan rida. Rida kan. Sebenarnya banyak lagi tentang berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemakaian cincin, serban, jubah, kepiah dan pelbagai lagi. Baik. Yang ketiga, mentadabbur ataupun menghayati dalam bacaan Al-Quran. Kalau boleh saya nak ulas ataupun nak tambah sikit lagi dalam menghayati, dalam membaca, dalam mentadabbur Al-Quran itu kena masukkan intipati elemen-elemen yang membolehkan kita beremosi dengan ayat Al-Quran tersebut. Contohnya surah Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maksudnya itu, jika law anzalna, jika Allah itu turunkan, anzalna ala jabalin, ke atas bukit, apa turunkan? Quran kan.
Jika Allah turunkan Al-Quran, naskah ataupun suhuf Al-Quran, mushaf Al-Quran tersebut di atas gunung, atas bukit, maka bukit itu akan hancur berkecai. Sebab apa? Sebab bukit ataupun gunung itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh berkata-kata seperti kita. Akan tetapi mampu berzikir lebih daripada manusia. Subhanallah. Dan dia akan tahu, dia telah pun tahu apa isi kandungan yang berada dalam Al-Quranul Karim. Dia akan pecah. Sebab apa? Terlalu takut dengan isi kandungan, dengan hukum hakam Allah, dengan syariat Allah, dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata, bila kita tahu, kita baca, kita menghayati, kita tadabbur, kita menangis, Masya Allah, Subhanallah. Di situ akan hadirnya satu perasaan yang kita ini nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkan maksiat, jauhkan dari kita dari benda-benda yang membinasakan kita dan ahli keluarga kita. Baik. Yang keempat, iaitu memperbanyakkan zikrullah. Banyakkan zikir, banyakkan zikir, banyakkan zikir. Baik. Saya nak petik dalam antara 6 nasihat. Sebentar lagi saya akan kongsikan 6 nasihat yang mungkin anda semua ataupun Encik Hafiz dah tahu. 6 nasihat daripada almarhum Syekh Ali Jabir Al-Hafiz rahimahullah ta'ala yang baru meninggalkan kita beberapa minggu lepas. Dalam antara intipati nasihatnya iaitu melazimi zikrullah dan juga melebihi selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya fi sayyidul ayyam, iaitu pada hari Jumaat. Memang kita zikir-zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, zikir. Tapi bila masuk hari Jumaat esok, maka lazimi ataupun lebihkan sedikit, lebihkan banyak pun tak apa, selawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Muslimin dan muslimat sidang hadirin sekalian, sidang pendengar, sidang penonton sekalian, Encik Hafiz, kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman. Sebab kita sekarang ini berada di akhir zaman yang boleh dikatakan akhir zaman. Tuan-tuan, lihatlah apa yang berlaku di hadapan mata kita. Apa yang berlaku pada zahir, pada akhlak, pada sikap anak-anak muda, pada sikap ataupun manusia pada zaman akhir zaman ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil pasak-pasak bumi, iaitu alim ulama di muka bumi ini, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Dan itu telah pun saya bincangkan, saya bicarakan pada episod yang lalu. Subhanallah. Dan banyak dalam ceramah-ceramah sekarang ini mengingatkan kita kepada kematian. Dan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kematian akan menjemput kita, tidak kira waktu, tidak kira usia, tidak kira waktu bila. Dan juga benda itu sering terjadi, sering kita terdengar, setiap hari kita dengar kematian yang mengejut. Tiba-tiba kita tengok, sahabat kita meninggal. Tiba-tiba tengok, dia ni meninggal, dia ni meninggal. Orang yang boleh dikatakan hampir dengan kita. Kalau jauh tu taklah kan, kita tak kata jauh. Ini dengan hampir kita ni. Subhanallah. Ingatkan mati, insya-Allah hati kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyakkan zikrullah. Dan yang yang kelima iaitu menjaga lisan. Menjaga lisan daripada mengumpah, daripada memperkatakan sesuatu perkara yang tidak disenangi oleh sahabat ataupun masyarakat ataupun orang di sekeliling kita. Okey. Yang keenam iaitu yang terakhir, insya-Allah menanamkan rasa cinta kepada ilmu. Nak urai satu-satu ni lambatlah saya go through terus. Dan yang terakhir, memperbanyakkan bersedekah ataupun infak fi sabilillah, banyakkan sedekah seperti yang diperkatakan ataupun yang telah disebut oleh Encik Hafiz sebentar tadi. Esok merupakan hari wakaf Quran, dan kesempatan inilah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian rebut peluang ini, rentak peluang ini, iaitu kita mengambil peluang untuk bersedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira apa sekalipun cara kita, tidak kira apa sekalipun modus kita, yang penting kita bersedekah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kasar hari ini, mulai petang ini aku nak berwakaf Quran. Okey, silakan. Kalau hari ini ataupun esok aku nak bersedekah, bukan melalui wakaf, nak bersedekah, ada pelbagai cara dia, terpulang kepada
muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian terpulang. Sebab apa? Itulah saham akhirat kita. Dan Hafiz. Ketujuh tadi kita telah pun bincangkan, kita telah pun kupaskan pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan tingkatkan amalan. Baik, hari ini insya-Allah saya nak bawa satu cerita berkenaan dengan ilmu. Mungkin sahabat-sahabat ataupun sidang pendengar, sidang penonton dah pernah dengar cerita ni berkaitan dengan ilmu, dan intipati daripada cerita tersebut kita bawakan untuk meningkatkan amalan kita pada tahun ini insya-Allah taala. Baik. Cerita macam ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dalam live ni dia tak boleh nak buat kelolo-kelolo. Sebab kita duk biasa kelolo kan. Jadi nak kena jaga adab tersebut dan sebagainya. Kelolo kadang dia petang kelolo. Kelolo tu dia macam orang kata apa? Orang Kedah panggil kelolo. Orang dalam-dalam ni panggil berseluruh. Berseluruh. Wah, lawak jenaka gurau senda. Gitu. Subhanallah. Masya-Allah, subhanallah. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu cerita daripada guru kami diceritakan oleh kami, iaitu berkenaan dengan kisah Imam Abu Hanifah bersama muridnya Abu Yusuf. Saya pasal pernah cerita kot minggu lepas. Tak apa. Kita boleh no? Cerita balik. Cerita balik dan ada cerita yang baru lagi. Imam Abu Hanifah bersama muridnya Imam Abu Yusuf rahimahullahu taala. Imam Abu Yusuf ni mengajar di suatu tempat majlis. Ya, iaitu majlis ditanya oleh seorang anak muridnya berkenaan dengan suatu soalan berkaitan dengan muamalah. Ya, berkaitan dengan muamalah. Baik. Soalan tersebut tidak boleh dijawab dengan sempurna dan tidak boleh dijawab dengan sebaiknya oleh Imam Abu Yusuf rahimahullahu taala. Dan soalan tersebut seakan-akan soalan oleh gurunya Imam Abu Hanifah. Soalan ni macam soalan yang pernah aku dengar. Kemudian tak boleh jawab. Tak boleh jawab, lantas ditutup kitabnya, pergi rujuk kepada gurunya Imam Abu Hanifah. Apa yang terjadi kepada Imam Abu Yusuf? Imam Abu Hanifah kata dekat Imam Abu Yusuf, "Wahai muridku Abu Yusuf, soalan yang sedemikian pun kamu tidak boleh nak menjawab. Dan bagaimana kamu sudah menjadi alim? Bagaimana kamu sudah menggelarkan diri kamu sebagai alim? Bagaimana kamu rasakan diri kamu ini seorang yang alim? Bagaimana kamu ini merasakan diri kamu ini seorang yang mengetahui segala-galanya dan mampu berbicara, mengeluarkan fatwa, mengeluarkan hukum kepada umum, kepada masyarakat? Bagaimana soalan yang begitu kamu tidak boleh?" Dan untuk untuk jawapannya, natijahnya, iaitu Imam Abu Hanifah mengatakan kepada Imam Abu Yusuf, "Wahai Abu Yusuf, kembalilah kamu menuntut ilmu kembali, dan janganlah kamu terus menjadi kismis." Menjadi kismis. Kismis ni kalau makan sedap, ada yang masam, ada yang manis, kan? Tapi kamu jangan terus menjadi kismis. Kamu jadilah putih anggur. Jadilah anggur yang belum dimasak lagi. Bila anggur itu belum dimasak, kemudian dah dimasak semua jadi elok, kemudian akan proses jadi kering. Bila kering, barulah kismis. Itu proses untuk kita menuntut ilmu. Nak jadi alim. Bukan senang-senang nak jadi alim, tuan-tuan. Yang cakap ni pun belum tentu lagi alim. Sebab apa? Bila orang alim ni, dia akan tanya sesuatu, bila ditanya sesuatu, maka dia tidak menjawab, maka itu belum tentu lagi. Kita manusia ini semua ada kelemahan, semua ada kesilapan. Baik. Cerita yang kedua berkaitan dengan ilmu juga. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu hari Imam Syafi'i rahimahullahu taala menuntut dengan gurunya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i menuntut dengan gurunya Imam Malik, telah pun menuntut selama 20 tahun ilmu. Kemudian balik berjumpa dengan ibunya dengan perasaan yang begitu teruja. Nak khabarkan kata ilmu dah cukup. Nak khabar kata ilmu ni dah banyak dah ni, dah seronok dah ni nak jumpa dengan ibu kan. Dan akhirnya diketukkan pintu rumah. Kemudian ibunya keluar, katakan, "Wahai Syafi'i, kenapa engkau ketuk pintu yang begitu kuat? Sedangkan apakah guru kamu tidak mengajarkan tentang adab kepada kamu? Maka kembalilah kamu kepada Imam Malik untuk ajarkan kamu bahawa ilmu adab itu lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain." Dan maka Imam Syafi'i pulang semula kembali kepada gurunya Imam Malik rahimahullah taala. Belajar ilmu adab. Tu nak kata ilmu
sesuatu ilmu, sesuatu perkara diawalkan dengan adab, maka pengakhirannya itu akan jadi sempurna. Kalau berkata Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan bahawa utamakan adab. Kan? Bukannya ilmu itu kita tak boleh utamakan, tetapi adab tu lebih utamakan. Lebih diutama daripada ilmu. Kerana apa? Kerana adab ini mengajarkan kita untuk supaya kita berdisiplin dengan guru kita dan berdisiplin dengan ilmu. Bila berdisiplin diri kita disiplin dengan ilmu, maka ilmu itu akan menjadi termaktub dalam diri kita ni. Sesuai dengan kata-kata Maulana Syekh Mukhtar rahimahullahu taala, iaitu arba'atan la yata'allamun. Kemudian al-awwal al-mustakbiru, yang kedua al-mustaghni, yang ketiga al-mustankifu, dan yang keempat al-mustahyi. Apa maksud dia? Kata Sidi Syekh Mukhtar, 4 perkara jenis manusia ni yang akan terhijab, yang akan terhalang dari mempelajari ilmu orang-orang soleh. 4 benda ni. Surah Hafiz, tuan-tuan muslim-muslimat yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara kata Syekh Mukhtar akan terhalang, akan terhijab daripada kita ni mendapatkan ilmu orang soleh. Maksudnya bila kita nak mengaji, bila kita nak belajar, bila kita nak menuntut ilmu, kita tidak dapat faham dengan lebih jelas. Ataupun kita ini tidak boleh terima ilmu tersebut. Baik, yang pertama apa dia? Orang yang takabur atau membesarkan diri. Orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang bongkak, orang yang sum'ah, orang yang ujub, merasakan diri dia itu hebat daripada orang lain, maka ia akan terhijab daripada ilmu orang yang soleh. Sebab benda ni contohlah, nombor satu ni, benda ni nombor satu kerap kali terjadi kepada orang-orang yang sudah pun dia rasa dia menuntut ilmu dah level dia tinggi, kemudian dia rasa hujah dia tu baik daripada orang lain, maka dia akan berhujah, sedangkan dia tidak tahu bahawa hujahnya tersebut bukan pada ahlinya, bukan pada ilmunya. Dan hujah yang tersebut memakan diri dia balik. Hanya kita takut pada akhir-akhir zaman ni. Sebab apa? Akhir-akhir zaman ini banyak melahirkan ulama' su'. Ulama' su' ni adalah ulama' yang dia khawatiri ulama' yang bercakap benda yang bukan ahli dia. Bercakap bukan benda yang ilmu yang sepatutnya dia mempelajari. Contoh, dia belajar ilmu tasawuf, tapi orang kena panggil dia ceramah, Ustaz, boleh tak tolong cakap bab akaun? Tak kena. Nampak tak kena tuan-tuan kan? Mengaji bab akaun, mengaji bab tasawuf. Kan? Mu ngaji bab mu ngaji tasawuf, tapi mu kena ceramah bahagian akaun. Tak kena deh. Tak kena, cara tu tak kena tuan-tuan. Ataupun mengaji bab Allahumma salli ala Muhammad, bab kimia, bab tentang perubatan, contohlah kan, bab perubatan. Suruh ceramah kupas bahagian tasawuf ataupun hadis, kan. Tak semua orang boleh buat. Ada yang boleh buat, ada yang boleh buat, dan ada yang tak boleh, kan. Itu. Ada yang tak boleh tu, tapi dia buat boleh. Gagah juga, dia tekan pi juga. Bahasa Kedah. Dia tekan, dia tibai juga. Dia nak juga benda tu. Sebab apa? Syafiq, sebab kerana wang ringgit. Contoh, apa saat ni kita ada sedia sebuah hati sekian, bayaran lumayan, tak apa, dia sanggup. Tak apa. Bila sanggup, dia berhujah, bukan pada kena apa dia punya landasan, bukan kena daripada track dia, maka hujahnya tersebut akan memakan diri dia. Dan di situlah dia akan mendapat pujian ataupun kejian. Kalau pujian, dia akan rasa besar diri. Dia akan rasa, wah hebat, aku ni bukan sekadar ahli ilmu bahagian perubatan, malah aku ni dia merasakan diri dia semua boleh. Dia semua hebat. Dia rasa dia boleh tegak semua orang dan orang ni semua salah. Ini nombor satu. Kata Syekh Mukhtar rahimahullah taala, boleh menghalang kita daripada menuntut ilmu. Segala ilmu yang orang yang soleh, orang yang takabur. Yang kedua, iaitu orang yang merasa cukup dengan apa yang telah ia ketahui. Dia rasa dia sempurna. Dia rasa dia semua perfect. Dia boleh buat semua.
dia sudah tahu. Bila duduk di atas, semua dia tahu semua. Okey, benda ni tak boleh buat, benda tak boleh buat. Betul. Tapi tak semua dia tahu. Bukan semua di bidang ahli dia. Kadang-kadang dia kalau bukan ahli dia, bukan bidang dia, tapi dia nak tegur, dia nak menegur sesuatu perkara, ada cara dia. Ada cara, ada dia punya solusi dia. Kalau kata bukan ilmu dia, dia nak tegur pula, ada cara dia. Dan kalau dia mahir dalam satu perkara, dia nak tegur orang bawah dia, ada cara dia. Bukan mai sembrono. Mai sembrono, mai ikut dan saja, tak boleh. Cara dia, tak ada cara. Baik, yang ketiga itu orang yang enggan. Apa enggan? Apa yang maksudnya enggan? Orang yang malas. Orang yang malas. Orang yang malas automatik memang akan terhalang daripada menuntut ilmu. Sekarang ni bukan zaman kita nak malas, ataupun contohlah, saya beri contoh PKP. Encik Hafiz, PKP kita tak boleh nak hadir ke kuliah-kuliah masjid, surau dan sebagainya. Tapi kita gunakan modus operandi dalam teknologi kita sekarang ni, semua ada. Dalam Facebook yang sekarang tuan-tuan tonton, dan dalam dalam WhatsApp semua ada. Kan? Dalam Telegram tajuk kuliah-kuliah semua ada. Yang tak adanya apa dah? Malas, enggan. Kita nak ataupun tak nak. Kalau nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kan, ada kita sibuk lah, kan, ada kata yang kita ni tak sempat lah apa sebagainya. Jikalau benda macam itu ada dalam diri kita, maka kita akan mudah terhalang daripada untuk mendapatkan ilmu. Yang terakhir, orang yang malu, yang tidak kena pada tempatnya, pada posisi dia. Orang yang malu, segan, kan, tak tahu, dia tak mau mengaji. Ni susah. Dia tak tahu, dia tak mau mengaji, dia tak mau cari guru dia, ni susah. Baik. Muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang dikatakan oleh Syekh Mukhtar sebentar tadi, iaitu bila malu bertanya, maka sesat jalan. Dan juga untuk mempelajari ilmu-ilmu agama adalah malu yang dicela oleh syarak. Bukan kata tidak boleh, tapi dicela oleh syarak kalau malu berkenaan dengan ilmu. Kan? Bila kata sesuatu perkara kita tak tahu, contoh, saya beri contoh lagi. Nak berpoligami. Contoh, ini tajuk sensitif. Nak berpoligami. Kan? Kena ada ilmu. Bukan saya mengesyorkan, wahai para bapa-bapa di sana, marilah kita sama-sama berpoligami. Bukan macam tu. Tapi kalau berkehendak, nak berpoligami, kena ada ilmu dia. Kena bertanya, jangan malu. Kan? Contoh, ustaz, pasal apa tajuk poligami, nak bawa macam mana, terlintah. Dah terlintas kan. Banyak lagi ustaz contoh kan, dah buat macam mana. Ini ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Nak berbini dua, nak pasang dua, ustaz saya nak pasang dua, ustaz macam mana. Kena tanya pada ahli dia. Dan bukan mai sembrono, bukan mai ikut logik akal, kan? Kena tanya pada ahli dia. Kena ikut sunnah Nabi, ikut pada sunnah Nabi SAW. Nabi buat macam mana? Isteri yang pertama macam mana? Keadaan dia kalau nak berpoligami untuk mendapatkan isteri yang kedua ni. Kena ada ilmu dia, kena bertanya. Saya setia pada yang satu. Setakat alhamdulillah lah. Pakai mazhab satu. Pakai mazhab satu. Tapi kalau nak berpoligami ataupun nak ada sebarang benda yang berkaitan dengan ilmu, kenalah bertanya. Walaupun benda itu, walaupun ahli orang yang kita tanya tersebut mudah daripada kita, kena bertanya, sebab setiap manusia ini tidak sama pemikirannya, tidak sama pengalaman dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang seterusnya, untuk meningkatkan amalan, sambungan daripada minggu lepas, 6 perkara yang untuk kita nak tingkatkan amalan kita. Nombor 1, sambungan, jangan tinggal ayatul kursi selepas solat 5 waktu. Jangan tinggal ayat kursi selepas solat 5 waktu. Lazimkan kita membaca ayat kursi. Kerana apa? Benda ni benar simple, benar mudah, Encik Hafiz, sidang penonton sekalian. Benda simple, benda mudah, benda yang kita kadang-kadang pandang enteng benda ni. Akan tetapi ia fadilat dia itu supaya nak menjarakkan, apabila jarak kita dengan syurga itu hanyalah dengan kematian. Jadi kita tak mau jarak kita dengan syurga itu terlalu jauh.
Sebab itulah para ulama berpesan kepada kita selepas solat lazimkan membaca ayatul kursi. Kerana ini juga benteng kita, diri kita agar terselamat daripada fitnah dunia. Ayatul kursi itu pun Ustaz, yang mana satu? Ayatul kursi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Peringatan sekali lagi bila mana baca ayatul kursi ni, sebab kadang-kadang kita tengok ramai jemaah ataupun masyarakat kita ni membaca ayatul kursi itu tanpa sebarang ataupun satah, tanpa sebarang henti. Dia baca meterweh je. Sebab apa? Itu merupakan salah satu benda yang kena ditekankan dalam kehidupan sekarang kita. Nak dapat benda yang elok, kena perelokkanlah bacaan kita. Nak solat, kena elokkan bacaan kita. Nak dapatkan benda yang dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk zikrullah, kena perelokkan bacaan kita. Nah, macam mana Ustaz nak elokkan bacaan kita? Kan saya pun mengaji pun tak tahu apa ni, nak buat gena ni. Dia keluar bahasa baling lah ni. Nak buat gena ni? Cari guru. Jangan malu, jangan enggan. Berbalik kepada yang saya cakap tadi, jangan enggan, jangan malas, jangan malu. Kena bertanya. Bagaimanakah, apakah kelebihan-kelebihan ataupun macam mana nak perbetulkan bacaan ayat kursi saya ni. Ramai guru-guru Al-Quran di sekeliling kita ni, masya-Allah, subhanallah. Nak ataupun tidak nak. Baik. Yang kedua, banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam yang saya sebut tadi, di antara perkara ataupun 6 nasihat almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala, 6 perkara tersebut antara salah satunya ialah banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat. Bila kita berzikir, contohlah hari itu kita nak berzikir sebanyak 100 kali. Lebih sikit untuk selawat, 200 kali selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan zikrullah. Dan yang seterusnya, yang ketiga, membaca 10 kali surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu pun dalam celah-celah dalam keadaan surah yang pendek tu pun, ya Allah Ustaz, malahlah Ustaz. Tak berat aja, tak sempat kan. Allah, tak sempat je kan. Allah, tak nanti lah. Tapi kalau mu tengok WhatsApp sampai 10 jam tak apa pun. Contoh. Mu tengok Facebook dalam masa 10 jam tak apa pun. Mu tengok video dalam WhatsApp tak apa, dalam Facebook tak apa pun, kan? Mu tengok TikTok lebih tak apa pun. Contoh. Duk tengok TikTok, duk scroll video TikTok macam-macam kan, tak apa pun. Tapi nak baca surah yang 4 ayat yang fadilatnya, Allah subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, yang begitu besar kali, tu pun tak boleh. Itu pun berat. Tak minta banyak, berkata Syekh Ali Jabir rahimahullah taala, 10 kali sahaja setiap hari. Tuan-tuan, fikir balik. Kalau kata lepas mayat asar lagi, lepas solat asar lagi, tuan-tuan baca 10 kali. Rasanya tak sampai 2 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali. Masya-Allah, subhanallah. Apa kesannya? Apa fadilatnya? Apa dia punya kelebihannya? Itu adalah kelebihannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan mendirikan istana, akan dirikan mahligai di syurga. Benda ni tak nampak, tuan-tuan muslim-muslimat kan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Tak nampak di mata kasar kita, tetapi kita akan nampak apabila kita di hari akhirat kelak. Istana apa ni wahai Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Allah, istana apakah ini? Jika kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke syurga kan. Ya Allah, istana apa ni ya Allah? Istana apa ni? Inilah untuk kamu wahai hamba-Ku yang seringkali membacakan surah Al-Ikhlas setiap hari 10 kali. Tuan-tuan tak mau kau istana, tuan-tuan. Istana mahligai idaman tuan-tuan di syurga. Hanya bermodalkan 10 kali surah Al-Ikhlas. Tak perlu keluar duit, tak perlu keluar apa. Hanya keluarkan air liur sahaja.
Itu saja modal kita. Ya Allah, Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Allah itu sifatnya Ar-Rahim. Begitu pemurah, begitu mengasihani kepada hamba-hambanya yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah yang lagi ketiga, 4, 5, 6 insya-Allah kita akan sambung selepas ini, dan lagi 3 lagi insya-Allah saya akan berkongsi kepada tuan-tuan muslim muslimat dan juga kepada Encik Hafiz berkenaan dengan apakah bentuk intipati amalan yang kita kena perlu tingkatkan mengikut nasihat Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala, insya-Allah. Jadi untuk itu saya serahkan kembali kepada moderator kita Encik Hafiz. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Syafiq atas perkongsian kita tadi, bagaimana kita nak kena tambah amalan, tingkatkan amalan kita sepanjang tahun 2021 dengan pelbagai cara seperti mana yang Ustaz Syafiq kongsikan sebentar tadi. Dan apa yang saya boleh katakan, diri saya ni seperti buah anggur, kan? Mungkin tak sampai kat buah anggur, saya ni mungkin baru kat benih pokok anggur tu, duduk bawah tanah lagi, tak nampak rupa, tak nampak lagi daun. Kan tak sampai lah kot nak jadi kismis tu, harap-harap lah kot. Insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di rancangan kuliah awal, iaitu di laman Facebook Wakaf Al-Quran Malaysia, bersama saya lagi dengan moderator kita itu Encik Hafiz. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sambung perkongsian kita yang keempat, iaitu nasihat ataupun intipati amalan untuk tahun ini daripada seorang ulama Indonesia yang terkenal. Subhanallah, kematian yang diceburui oleh setiap manusia, dan kita jamin kematian itu iaitu kematian husnul khatimah. Semua kita nak. Baik, muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang keempat perkongsian kita pada hari ini iaitu sedekah subuh setiap hari. Baik, sedekah subuh, tuan-tuan, ini ada satu benda yang bagi saya, mungkin bagi tuan-tuan ataupun Encik Hafiz, benda yang baru, dan ada benda yang dah tahu dah, tapi bagi saya benda yang baru. Sedekah subuh, bagaimanakah bentuk ataupun cara sedekah subuh ni? Yang dikatakan oleh Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala, sedekah subuh setiap hari ini ialah sebelum kamu nak tunaikan solat subuh, kan? Eloknya kamu sediakan satu tabung, kamu, keluarga kamu, isteri kamu, anak kamu, sediakan satu tabung. Kemudian sebelum kamu solat subuh, bubuh ataupun kamu sumbat, bubuhlah duit, tak kiralah apa bentuk duit, shilling ataupun duit kertas. Sebelum nak bubuh dalam tabung, niatkan di hati kamu, ya Allah, ya Tuhanku, ada saudaraku yang tengah sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, rumah tangga, perelokkanlah rumah tanggaku ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan anak-anakku ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah ya Allah. Niat tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nak, niat. Ya Allah, jauhkan kami daripada fitnah dunia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan ahli syurga ya Allah. Ya Allah, matikan kami, ahli keluarga kami dengan kematian husnul khatimah. Bubuh. Lepas bubuh tu tuan-tuan, solatlah berjemaah bersama isteri dan anak-anak tuan-tuan. Seeloknya berjemaah dengan isteri dan anak-anak. Begitu juga dengan para isteri, para suri rumah dan juga anak-anak. Latihkan anak-anak kita ni supaya setiap hari untuk kita bersedekah subuh. Tak kira lah, kalau kita contohlah bagi ayah-ayah yang kerap pergi masjid untuk solat berjemaah di surau, di masjid solat subuh di masjid ataupun di surau,
Buat dulu, sedekah dulu di rumah, kemudian di masjid buat lagi. Allahu Akbar. Benda itu benda yang perisai kita, perisai daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini benda yang baru bagi saya. Sebab apa benda ni kadang-kadang kita tak tahu, oh rupanya inilah benda ini benda untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadilah dia adalah untuk Allah nak memudahkan urusan kita dan nak melancarkan setiap pergerakan kita pada hari tersebut insya-Allah taala dan hari yang akan mendatang. Buat tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni kadang manusia ni kadang ustaz oi dah buat dah tak jadi apa pun bohong tak buat apa pun. Tuan-tuan, itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Jangan campur urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ataupun tidak itu atas kehendak Allah, atas pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pekerjaan kita ni adalah untuk ikhtiar dan cuba untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tamam. Selesai. Yang kelima iaitu membaca dan mencintai Al-Quran. Membaca juga mencintai Al-Quran. Seperti tuan-tuan sekarang ni berada dalam laman page wakaf Al-Quran. Tuan-tuan adalah orang yang terpilih. Tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik yang menonton live di Facebook page sekarang ni adalah orang yang beruntung, adalah orang yang terpilih di kalangan orang-orang yang ramai-ramai di sini. Tuan-tuan ada yang terpilih. Sebab apa saya cakap itu? Sebab ini adalah laman page rasmi wakaf Al-Quran. Jadi bila kita berpegang kepada Al-Quran, automatiknya bila mana kita pegang Al-Quran, kita harus membaca Al-Quran. Bila membaca Al-Quran, wajib atas kita ataupun kita kena mencintai Al-Quran. Macam mana nak mencintai Al-Quran? Dengan menghayati, mentadabbur isi kandungan Al-Quran itu. Permulaan untuk orang yang baru nak mula ni, saya bagi satu cara macam mana kita nak rasa menghayati Al-Quran. Macam minggu lepas kita sebut surah Al-Ikhlas. Hari ini tuan-tuan buka surah Al-Fatihah. Paling basic, paling asas. Buka surah Al-Fatihah, sebelahnya ada terjemahan. Baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah ini Tuhan sekalian alam. Tak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada Tuhan yang patut disembah oleh Allah daripada Allah Subhanahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang kita patut sembah. Dalam pada kita nak baca tu tuan-tuan, kan kita boleh menghayati bumi ni Allah punya. Bintang ni Allah punya. Tangan ni Allah punya. Ada satu sahabat saya tu bila dia menghayati sampai dia kata tiba-tiba dia menitik air mata. Dia minta air mata ni pun Allah yang punya ni. Sampai cakap tu. Bila dia sampai maqam macam tu, hebat. Hebat sebab apa? Dia sampai ke hati kita untuk kita menghayati ayat Al-Quran. Kemudian sambung lagi. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bila kita sebut Maha Pemurah ni skop dia sangat luas. Maha Pemurah ni Allah bagi rezeki kepada semua manusia, tidak kira ia Islam ataupun kafir. Allah bagi. Kenapa kafir, orang kafir, orang orang bukan murtad, orang bukan Islam ni hartanya bertimbun-timbun. Kenapa orang Islam ni harta tidak bertimbun? Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Tapi kenapa orang yang bukan Islam ni kaya kan? Allah bagi kesenangan kepada semua hamba dia. Akan tetapi kesenangan di akhirat hanyalah Allah bagi kepada sifatnya Ar-Rahim, iaitu Maha Mengasihani kepada orang yang dekat kepada dirinya, iaitu kepada diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendekatan kita. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Bila kita ya Allah, aku akan mati nanti. Aku akan mati. Baru 3 ayat daripada surah Al-Fatihah. 4 ayat termasuk Bismillahirrahmanirrahim. 4 ayat. Baru ayat yang keempat. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kalau aku buat benda yang tak elok, apa balasan aku nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau aku buat benda yang buruk, apakah yang akan terjadi? Yang akan terjadi, adakah jadi di dunia ataupun di akhirat? Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosaku ya Allah. Kalau kita ada macam tu tuan-tuan, cantik. Kan? Channel kita tu teruskan kepada channel yang kita dapat untuk dapatkan penghayatan.
dan mencintai ayat Al-Quran. Tuan-tuan. Baik, yang terakhir, yang keenam, iaitu membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Benda ni lazim. Encik Hafiz, lazim. Dan saban kali bila mana di sekolah ataupun di mana-mana tempat, di tempat-tempat kita, kalau di sekolah lah macam saya di sektor pendidikan, kita lazimkan anak-anak sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Kan 30 ayat baca surah Al-Mulk. Kerana apa? Kerana ini surah Al-Mulk banyak fadilatnya. Di antara salah satunya Allah ialah pendinding kita daripada azab kubur. Sebab apa? Inilah satu benda yang kena ambil kira. Sebab banyak manusia ataupun anak-anak di kalangan kita sekarang ni sebelum tidurnya main TikTok. Sebelum tidurnya main handphone. Sebelum tidurnya dengan gamenya. Sebelum tidurnya dengan dengan alat-alat gadgetnya. Kemudian tertidur dengan benda tersebut, lalai dengan tersebut. Bukan kata budak tu yang lalai, tapi kita sebagai parents, sebagai ibu ayah ni kena corakkan anak-anak kita ni untuk dekatkan diri anak-anak kita ni dengan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk dekatkan diri kita, anak-anak kita dengan kalam Allah. Dan lazimkan anak-anak kita ni sebelum tidur, tambahan tadi membaca surah Al-Mulk. Kemudian yang kedua, tolong kalau boleh baca ayatul kahfi 10 ayat yang pertama. Saya ulang, selepas baca surah Al-Mulk, lazimkan anak-anak kita termasuk kita sendiri ataupun baca satu keluarga, baca ayatul kahfi 10 ayat yang pertama. Surah Al-Kahfi, ayatul kahfi, surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama. Kadang ada orang tanya saya kan, Ustaz, nak baca ni saya ni duk tatih-tatih lagi, tak apalah, Pak Long bacalah dulu. Lama-lama Pak Long ingat, saya bagi tentu je. Kemudian dalam sebulan tu dia kata, insya-Allah, alhamdulillah Ustaz. Baca saja dengan bacaan lama-lama setiap hari baca, ingat. Dia boleh hafal. Inilah kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang dekat dengan ayatullah, dengan kalam Allah, dengan kalam suci Al-Quran Al-Karim. Jadi keenam nasihat itu yang saya compilkan, yang saya ambil daripada nasihat almarhum Syekh Ali Jabir rahimahullah taala kepada kita semua, agar kita menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang dekatkan diri kita dengan ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dah masuk ke 15 Jamadil Akhir, kalau tak silap saya. Jamadil awal, Jamadil akhir. Lepas Jamadil akhir, rejak. Allahu akbar. Tuan-tuan, tak terasa kau nak puasa? Kan? Dah hampir bulan dengan bulan Ramadan. Ada satu doa yang masyhur, doa ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah diriku, berkatilah keluargaku, berkatilah orang sekeliling aku, ya Allah, dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan orang-orang yang aku sayang, sampaikanlah kami semua dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan tahun lepas, Ramadan PKP. Adakah tahun ini PKP lagi? Itu semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya lazimkan diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah dekat dan nak habis dah bulan Jamadil Akhir ni, dah masuk pertengahan bulan Jamadil Akhir, dah masuk Rajab. Jadi benda-benda yang saya sampaikan tadi, jadikan satu benda yang sebagai role model untuk kita dan ahli keluarga kita dan orang kenalan kita ni, untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, mungkin ada yang tertinggal. Nombor 1, jangan tinggal ayatul kursi selepas solat. Yang kedua, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat. Yang ketiga, membaca 10 kali surah Al-Ikhlas. Kerana apa? Kerana Allah akan mendirikan istana di syurga. Kadang-kadang dengar, cerita kat budak-budak, seronok ustaz istana. Benda ni benda yang hakiki, benda yang akan terjadi kepada kita. Baik. Yang seterusnya, yang keempat, sedekah subuh setiap hari. Bagaimana sedekah subuh? Saya ulang sikit lagi. Sedekah subuh, sediakan satu tabung, pergi kedai saka, kedai yang ada hantu banyak tu, kedai ekor RM2. Kedai tu ada tabung, kedai ada jual tabung. Tuan-tuan belilah berapa banyak tabung pun kan, tak kisahlah, sedekahkan. Setiap tabung tu, tuan-tuan, contoh untuk ni untuk abah saja 3 tabung. Untuk mak hang 3 tabung. Untuk anak-anak, setiap anak, contoh ada anak 5 orang, setiap anak ada 1 tabung. Tuan-tuan,
buat, ikut terpulang. Setiap tabung tu kita bubuh sedekah. Dan anak kita nak sedekah, nah abang ambil, nak kakak ambil, bagi mereka sedekah. Ajarkan mereka sedekah. Dan bila sedekah ni, niatkan. Niat dalam diri untuk apa? Untuk kebaikan diri dan keluarga. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, membaca dan mencintai Al-Quran. Jadilah kita, kalau tak sampai nak jadi ahli Al-Quran, tak kita maqam kita tak boleh nak jadi Al-Hafiz, jadilah kita orang yang mencintai Al-Quran. Jadilah orang yang kita yang suka membaca Al-Quran. Jadilah orang yang mentadabbur, menghayati isi kandungan Al-Quran. Baik, yang terakhir, membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur, dan tambahan membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. 10 amalan, 6 amalan itu mudah-mudahan menjadi satu intipati, satu benteng kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala alam. Setakat itu dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur Allah beri peluang kita untuk mendengar kuliah awal. Perkongsian daripada Ustaz Syafiq tentang bagaimana cara meningkatkan amalan di dalam tahun baru ini 2021. Sesungguhnya bila meninggalnya seorang anak Adam itu, hanya 3 perkara yang akan dibawa bersama-sama, iaitu salah satunya ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, apa yang Syekh Ustaz Syafiq kongsikan sebentar tadi, salah satu ilmu yang dikongsikan oleh Syekh Ali Jabir saya rasa selepas beliau meninggal dunia, barulah ilmu ini bertebaran seseluruh alam, boleh katakan, sehingga sampai ke sekarang ini kita mendengar perkongsian yang dikongsikan Syekh Ali Jabir sendiri, amalan-amalan yang sepatutnya kita ada secara harian. Syukur kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana ada ruang dan peluang untuk mendapat ilmu ini. Moga-moga Allah beri ganjaran kepada Syekh Ali Jabir atas perkongsian ilmu sebentar tadi, dan juga yang telah disampaikan oleh Ustaz Syafiq. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Syafiq. Saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua penonton yang sudi terus kekal menonton live Wakaf Quran Malaysia sehingga penghujung rancangan ini. Dan saya menyeru kepada semua, jangan lupa tekan butang share tu. Moga-moga perkongsian hari ini tuan-tuan dan puan-puan tekan butang share, orang lain pula yang akan mendapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan. Moga-moga kita juga mendapat ganjaran tentang ilmu yang bermanfaat, yang akan digunakan nanti diklaim, diklaim bila mana sampai kita bertemu Allah kelak, insya-Allah. Dan sebelum kita menutup rancangan hari ini, saya menjemput Syekh Ustaz Syafiq untuk membacakan doa sedikit sempena penutupan bulan tahun baru tingkatkan amalan di bawah program wakafquran.my. Dipersilakan Ustaz. Surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهونا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين من الصديقين من الشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا رحمن يا رحيم بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syafiq untuk bacaan doa tadi.
Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengusaha Wakaf Quran Dua Malaysia, Wakaf Quran MY atas penyediaan pentas hari ini. Sesi kita dilakukan di pusat pejabat operasi pengurusan program Wakaf Quran MY di Kulim, Kedah. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak pengurusan dan juga sekali lagi Ustaz Syafiq. InsyaAllah kita akan menjumpa lagi Ustaz Syafiq dalam sesi yang seterusnya, dalam siri kuliah awal seterusnya. InsyaAllah terus kekal menyokong program Wakaf Quran MY sepanjang tahun 2021 dan pesanan terakhir insyaAllah jaga diri, jaga kesihatan, jaga ahli keluarga anda sepanjang tempoh PKP ini dan doakan moga-moga wabak penyakit ini Allah angkat dengan segera dan Allah beri kita kelapangan kembali untuk bertemu dengan Ramadan dan juga Syawal tahun ini insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang terus menonton program Kuliah Hawa sehingga ke akhir rancangan hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri rancangan seterusnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.